Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat bagaimana akhlak ataupun sifat Nabi, kepribadian Nabi seperti mana dinyatakan dalam beberapa hadis. Kita lihat yang pertama, Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, cucu dia. Dan ketika Nabi mencium Hasan bin Ali ni, di sisi Nabi ada Aqra' bin Habis, seorang sahabat Nabi. Aqra' bin Habis menyatakan, "Inna li 'asharata minal walad ma qabbaltu minhum ahadan." Aku mempunyai 10 orang anak, aku tak pernah cium seorang pun di kalangan 10 orang anak aku ni. Maka Nabi SAW melihat kepadanya, maka seraya Nabi berfirman, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi. Ini menunjukkan sifat kasih sayang Nabi terhadap kanak-kanak Nabi, kerana Nabi memberitahu siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW awsa'un nas sadran, orang yang paling luas dadanya, iaitu sangat berlapang dada. Wa asdaqun nasi lahjatan, dari orang yang benar dalam percakapannya. Wa alyanuhum arikatan, orang yang paling lembut dari segi tabiat akhlaknya. Wa akramuhum asharatan, orang yang paling mulia dari segi muasyaratnya. Dari segi muasyarah, Nabi antara yang paling mulia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Salah seorang daripada pengkaji di negara barat, dia berkata, ulama sejarah sepakat menyatakan Muhammad bin Abdullah adalah seorang yang paling cemerlang di kalangan kaum dia dengan akhlak yang terpuji, iaitu benar dalam percakapannya, sifat amanah, sifat mulia, iaitu memuliakan tetamu, kemudian husnus syama'il, sifat-sifat terpuji, wat tawadhu', dan sifat merendahkan diri, sehingga orang di negaranya sendiri menggelarkan dia sebagai Al-Amin. Pengkaji barat menyatakan seperti itu. Dan terlampau percaya kepada Nabi ini, kepada Muhammad ini, sehingga orang di negara dia, kerana sifat amanahnya Nabi, sifat kepercayaan yang diberikan kepada Nabi teramat tinggi, mereka simpan barang di sisi Nabi. Simpan amanah-amanah barang yang berharga, mereka jadikan sebagai wadi'ah, simpan dekat Nabi, sebab Nabi tak akan ambil barang-barang yang berharga ni. Kalau letak kat rumah, kemungkinan isteri dia ambil, anak-anak dia ambil. Mereka sendiri tak percaya dalam keluarga mereka. Kemudian pengkaji barat ni menyatakan, la yashrab al-ashribah al-musakkirah. Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah ini tidak minum minuman yang memabukkan, dan dia tidak hadir dalam upacara ataupun perayaan keramaian dalam menyembah berhala. Nabi tak hadir. Abdullah bin Jarir al-Bajali menyebutkan mengenai dengan muamalat Nabi SAW kepada beliau. Dia menyatakan, ma hajabani Rasulullah SAW munzu aslamtu. Nabi tak pernah menghalang aku semenjak aku masuk Islam. Nabi biarkan apa yang aku buat selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Nabi tidak melihat kepada aku melainkan Nabi akan senyum. Nabi akan senyum ketika mana melihat wajah aku. Walaqad syakawtu ilaih. Sesungguhnya aku pernah mengadu kepada Nabi bahawasanya aku tak boleh duduk tetap di atas
tunggangan unta. Bukan unta, kuda. Aku tak boleh nak duduk elok dekat atas kuda. Fadaraba biyadih, maka Nabi pukul dengan tangan Nabi, Nabi pukul dengan tangan Nabi di dada aku. Abdullah bin Jarir kata, kemudian Nabi doa, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Wahai Allah, sabbithu, berilah ketetapan, tetapkanlah punggung dia duduk di atas tunggangan kuda ni. Waj'alhu hadiyan mahdiyan, dan jadikanlah ia, iaitu Abdullah bin Jarir, seorang yang memberi petunjuk dan juga yang mendapat petunjuk. Nabi SAW sangat mulia, sangat pemaaf, yang mana Nabi SAW ini akhlaknya yang tertinggi, antara akhlak tertinggi, dia memaafkan musuh-musuh dia, lebih-lebih lagi lah kawan-kawan yang rapat dengan dia. Musuh Nabi pun Nabi maafkan. Nabi SAW ajmalun nas, yang paling cantik dari segi kemaafan. Sebab apa? Nabi SAW menerima daripada kaumnya pelbagai sakitan, cacian dan sebagainya. Maka Nabi berpaling daripada mereka, dan Nabi tidak mencela mereka. Nabi tidak bersikap kasar, keras kepada mereka, dan Nabi tak balas perbuatan mereka kepada Nabi. Mereka buat jahat, caci Nabi, cakap macam-macam dekat Nabi, menyakiti Nabi, baling pasir kat Nabi, baling batu kat Nabi, Nabi tak balas. Dan Nabi tak terkeluar pun daripada mulut Nabi perkataan yang tidak baik. Summa ya'udu ila da'watihim wa nashihim, kemudian Nabi datang sekali lagi kepada orang yang mencaci, yang memaki Nabi, yang baling pasir, baling batu kepada Nabi. Nabi datang sekali lagi, Nabi dakwah kepada mereka, Nabi beri nasihat kepada mereka. Seolah-olah Nabi tidak pernah sesuatu pun menimpa kepada Nabi sebelum, macam tak ada benda yang berlaku sebelum ni. Walaupun mereka pernah sakitkan hati Nabi, calakan maruah Nabi, pernah memalukan Nabi, tapi Nabi datang balik kepada mereka, Nabi dakwah, beri nasihat, seolah-olah macam tak ada benda yang berlaku sebelum ini. Begitu tingginya akhlak pemaaf Nabi ini. Dan wa fi ta'dibillah, bagaimana Allah Ta'ala mengajar adab kepada Nabi dengan adab yang cukup tinggi, seperti mana pada peringkat Makkiyah, iaitu sebelum hijrah, fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Berilah kemaafan dengan safhal jamil, dengan kemaafan yang cantik. Mana kemaafan yang cantik ini, perkara yang tak baik yang mereka buat kepada kamu wahai Muhammad, mengadu kepada Allah, maafkan mereka, dan tidak keluar daripada mulut kamu cacian, tidak terserlah daripada perbuatan kamu untuk membalas khianat mereka. Inna rabbaka huwal khallaqul alim, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat lagi kepada Nabi, fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Kamu berilah kemaafan kepada mereka dan katakan kepada mereka salam, sejahtera. Makna jangan caci, jangan balas cacian mereka, jangan balas kemarahan mereka, bahkan kamu kata salam. Salam tu sejahtera, baik. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan tahu kesudahannya. Begitulah muasyarah Nabi ketika mana menerima cacian daripada ahlus syirik, daripada orang musyrikin. Nabi membalas dengan kemaafan, safhil jamil, dengan kemaafan yang cantik. Safhal jamil ini maksudnya tidak memberi kemaafan dan sedikit pun tidak disertai dengan kemarahan, dengan rasa kesombongan, dengan rasa nak memberi ugutan kepada orang tersebut. Tidak. Maaf seolah-olah tak ada apa-apa berlaku sebelum ini. Itulah adab yang Nabi ajar kepada Nabi SAW. Dan kalau nak cakap pun cakaplah salam, iaitu baik, perkara-perkara yang baik saja. Itu ketika mana marhalah Makkiyah, ketika Nabi berada di Makkah. Bila mana Nabi berada di zaman fil ahdil madani, di Madinah Al-Munawwarah,
pada ketika itu Nabi bertemu pula, bermuasyarat pula dengan orang-orang Yahudi Madinah. Di Mekah tak ada orang Yahudi, di Madinah ini muasyarah Nabi sedikit berbeza dengan orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi terkenal dengan sifat mereka khianat, tidak amanah, mencabul perjanjian dan perundangan. Seperti mana orang Yahudi yang menyerang Palestin bukan kata serang askar Palestin, bukan kata serang orang awam. Tempat yang orang sakit, hospital pun diserang juga. Menunjukkan tidak ada keperimanusiaan daripada orang-orang Yahudi ini. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sentiasalah kamu akan melihat ke atas pengkhianatan di kalangan mereka orang Yahudi ini. Memang mereka, sifat mereka begitu, sentiasa buat khianat. Illa qalilan minhum, melainkan sedikit di kalangan mereka. Makna ada yang buat khianat, ada yang tak buat khianat, tapi yang tak buat khianat itu sedikit sangat. Fa'fu anhum wasfah. Allah Ta'ala kata kamu maafkan mereka, kamu maafkan dan ampunkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Sabar Nabi SAW kepada orang Yahudi. Nabi beri kemaafan, beri keampunan, sehingga turun keizinan daripada Allah, sehingga dah datang keizinan daripada Allah untuk halau mereka. Baru Nabi halau mereka, akibat pencabulan yang mereka lakukan, iaitu mencabul perjanjian, melanggar perjanjian orang Yahudi. Maka tunggu izin daripada Allah, suruh halau mereka, maka Nabi halau. Seperti mana Nabi halau Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, Nabi halau daripada Madinah. Nabi kata 10 hari yang diberi tempoh. Selepas 10 hari hendaklah kamu keluar daripada Madinah ini. Sekiranya ada lagi Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir di Madinah, kami akan pancung pada mereka. Sebab mereka nak bunuh Nabi. Nabi nak berunding tentang bayar diat, bayar diat tentang pembunuhan yang orang Islam lakukan secara tersalah, bunuh tak sengaja. Kemudian nak bayar diat ni, Nabi nak berunding, orang Yahudi nak minta tolong. Last sekali mereka naik ke tingkat atas nak campak batu ataupun penggisar gandum, nak campak dari atas, kena kepada Nabi, bagi Nabi mati. Tapi sebelum mereka campak tu, malaikat dah bagi tahu Nabi dah. Nabi bersegera pulang. Sampai sahabat Nabi yang ada pada ketika itu terkejut. Sebab apa? Nabi nampak macam rushing nak pulang. Rupanya malaikat bagi tahu dia ada orang Yahudi Bani Nadir ni nak bunuh mereka. Bila Nabi suruh kosongkan Madinah dalam masa 10 hari, mereka kata orang Islam banyak hutang kepada kami, tak bayar lagi hutang. Apa jawapan Nabi kata da'u wa ta'ajjalu, suruh mereka bayar segera, bagi potongan diskaun hutang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi. Dia kata Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi memaafkan orang musyrikin dan juga orang Yahudi. Bukan sekadar orang Islam, orang Yahudi, orang musyrikin Nabi maafkan, sahabat-sahabat pun maafkan. Kama amarahumullah wa yasbiruna 'alal adza, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka, kepada orang Islam, bersabar di atas ujian, di atas kesakitan atau cacian. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ayat awal dia ni dalam surah Ali Imran ayat 186, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu akan diuji pada harta kamu. Bila kita banyak duit, kaya, bukan semua milik kita kena keluar zakat. Itu satu ujian. Bila berjuta duit dia, berbilion duit dia, maka zakat pun banyak, beribu. Satu ujian untuk dia.
Bila duit berbilion berjuta, maka zakat pun berpuluh ribu. Bukan senang nak keluar. Wa anfusikum latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, dan diri kamu juga akan diuji. Akan diuji diri kamu. Ialah bila kita nak lakukan ketaatan kepada Allah, nak semayang, nak puasa, semua tu adalah satu ujian untuk kita rasa berat nak buat. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kamu akan mendengar daripada ahlul kitab, orang Yahudi ni, sebelum daripada kamu, wa minal ladzina asyraku adzan katsira, dan kamu akan mendengar daripada Yahudi dan juga daripada orang musyrikin, orang kafir. Dengar apa? Azan katsira. Azan katsira ini adalah satu cacian, satu makian, satu herdikan yang cukup banyak, yang tak putus-putus daripada orang Yahudi dan juga orang musyrikin, orang kafir kepada orang-orang Islam. Maka apa Allah Ta'ala kata? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru, sekiranya kamu bersabar, wa tattaqu, bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, perkara tersebut perkara yang sangat diberati. Bersabar, bertakwa. Itu mana bila bersabar, bertakwa, mana kita maafkan dia. Maafkan orang Yahudi, maafkan orang musyrikin. Dalam satu ayat lagi dalam suratul Baqarah, kisah orang Yahudi ini, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wadda kathirun min ahlil kitab, banyak di kalangan orang Yahudi ahlul kitab ini, mereka ingin apa? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum, mereka ingin untuk memurtadkan kamu, nak jadikan kamu kafir selepas kamu Islam, kerana dengki kepada kamu. Dengki. Apa Quran kata? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maafkanlah mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga datanglah ya'tiyallahu bi amrih, datanglah perintah Allah terhadap mereka, hukuman Allah terhadap mereka. Itu di antara ayat-ayat yang menyuruh bersabar di atas cacian, makian, herdikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sama ada musyrikin ataupun orang Yahudi. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dia menyifatkan sifat Nabi ini, dia nyatakan wala yadfa'u sayyi'ah bis sayyi'ah, dia Nabi tak balas kejahatan dengan kejahatan, keburukan dengan keburukan, tidak. Walakin ya'fu wa yasfah, tetapi Nabi ini akan memaafkan dan juga akan mengampunkan dosa orang yang buat salah kepada dia. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki himar keldai, alaihi ikaf. Keldai tersebut ada satu kayu di belakang tempat duduklah, tempat sandar kita panggil. Tahtahu qatifah, dan atas himar tersebut ada satu hamparan, kita panggil apa? Pelana, untuk duduk. Wa ardafu wara'ahu Usamah, Nabi bonceng cucu angkat dia, iaitu Usamah bin Zaid, yang duduk belakang Nabi di atas himar. Wa huwa ya'udu Sa'd bin Ubadah fi Bani al-Haris bin al-Khazraj. Nabi nak pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah kerana dia tak sihat, dia sakit. Sa'ad bin Ubadah di kalangan Bani al-Haris bin Khazraj. Dan peristiwa ini adalah sebelum berlakunya peperangan Badar. Makna peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam, tahun kedua Hijrah, sebelum berlaku peperangan Badar, Nabi nak ziarah Sa'ad bin Ubadah. Sehingga Nabi naik keldai melalui satu majlis, satu kumpulan, yang dalam kumpulan tersebut ada orang Islam, ada orang musyrikin, ada orang menyembah berhala. Semua ada situ. Orang musyrikin yang menyembah berhala, orang Islam pun ada dalam majlis tersebut. Nabi sedang menaiki himar. Orang Yahudi pun ada juga. Dan di kalangan Yahudi, orang Islam dan juga orang musyrikin, orang-orang kafir ini, di kalangan mereka ada seorang manusia namanya Abdullah bin Ubay bin Salul.
ketua orang munafik. Dan dalam majlis tersebut juga ada sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Rawahah. Ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul juga ada dalam majlis tersebut. Sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah juga ada dalam majlis tersebut. Falamma ghasyiyat al-majlis ajajatud dabbah, bila mana Nabi menaiki himar, hentakan kaki himar tersebut, debu naik, ialah bila padang pasir, bila mana menaiki binatang ni, sudah pasti dia akan, kaki dia akan pijak ke pasir, debu akan naik. Pada ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia tutup hidung dia dengan kain selendang tu, dia tutup. Dia kata apa? La taghbaru alaina, jangan bagi kami berdebu. Fasallama alaihimun nabi, Nabi memberi salam kepada mereka, kepada orang-orang Islam lah. Walau kita tak boleh beri salam kepada orang kafir, di kalangan orang-orang Islam, walaupun bercampur dengan orang kafir, kita beri salam juga, tapi niat untuk orang Islam. Summa waqafa fanazala, kemudian Nabi pun berhentikan tunggangan dia di majlis tersebut, kemudian Nabi turun. Fada'ahum ilallah, maka Nabi dakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bacakan kepada mereka Quran. Abdullah bin Ubay bin Salul kata, ayyuhal mar'u, wahai pemuda, la uhsin man hadha, aku tidak akan buat baik kepada orang ini, iaitu kepada Muhammad. In kana ma taqulu haqqan, walaupun apa yang dikatakan itu benar, aku tak akan berbuat baik kepada orang ini walaupun apa yang dikatakan itu benar. Fala tu'zina fi majalisina, wahai pemuda, dia beritahu kepada Nabi, jangan kamu buat gangguan di majlis kami ini. Warji' ila rahlik, pulanglah ke tempat kamu. Faman ja'aka minna faqsus alaih, siapa yang orang yang datang kepada kamu di kalangan kami, kamu boleh cerita kat dia, kamu boleh dakwah dia, tapi bukan dakwah kepada semuanya. Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi, ada dalam majlis tersebut. Dia marah terhadap jawapan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik ini. Fa inna nuhibbu zalik, Abdullah bin Rawahah kata, kami suka apa yang Nabi nak cerita, apa yang Muhammad nak ceritakan ni. Qala fastabbal muslimun wal musyrikun wal yahud, atas perdebatan, pertelingkahan mulut antara Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, dan juga sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah, maka berlakulah caci mencaci, dan juga perkelahian mulut di antara orang Islam dengan orang musyrikin dan juga orang-orang Yahudi, sehingga mereka pergaduhan mulut ni, sehingga mereka cuba nak melompat untuk memukul di antara satu dengan yang lain. Falam yazal an-nabi yukhaffiduhum, sentiasalah Nabi pada ketika itu, Nabi menenangkan keadaan. Nabi tak nak keadaan berkocak-kacir seperti ini, Nabi nak tenangkan keadaan. Kemudian bagaimana Nabi naik di atas tunggangan dia, Nabi naik atas tunggangan Nabi balik, sehinggalah Nabi masuk bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni siapa? Sa'ad bin Ubadah ini adalah ketua lah, ketua kabilah Khazraj. Okey. Nabi kata apa? Ai Sa'adu, wahai Sa'ad, alam tasma' ila ma qala Abu Hubab, tidakkah kamu dengar apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul telah katakan? Dia katakan seperti ini. Apa jawapan Sa'ad bin Ubadah, ketua kepada kabilah Khazraj? Dia kata, u'fu anhu ya Rasulullah, ampunkan saja mereka wahai Rasulullah. Wasfah, beri pengampunan kepada mereka. Fa wallahi laqad a'taka Allah alladhi a'tak, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Yang Allah Ta'ala nak beri kepada kamu sesuatu perkara yang akan Allah Ta'ala beri kepada kamu. Sesungguhnya penduduk Madinah ini, mereka telah berdamai
berkumpul dan mereka nak melantik Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menjadi ketua kepada mereka. Fayu'assibuh bil isabah. Mereka nak pakaikan dia mahkota, iaitu nak jadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ni sebagai ketua mereka. Falamma raddallahu dzalika bil haqq alladhi a'takahu, maka Allah Taala menolak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi ketua dengan kebenaran yang Allah Taala berikan kepada kamu. Jadi Nabi SAW maafkanlah. Nabi maafkan dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau kita lihat Sa'ad bin Ubadah ni, dia bukan sakit, saya silap dia bukan sakit, dia ketua qabilah. Bila ketua qabilah, Nabi pergilah nak ziarah dia. Jadi bila Abdullah bin Ubay bin Salul kata macam tu, Nabi mengadu kepada ketua qabilah ni, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah kata, wahai Muhammad, maafkan jelah dia, sebab asalnya dia nak jadi pemimpin ketua dekat Madinah ni. Bila kamu datang, Allah Ta'ala hantar kamu ke Madinah, maka dia telah disisihkan. Kamu maafkan dia saja, wahai Muhammad. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah kata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memukul sesuatu pun sama sekali dengan tangan je. Nabi tak pukul dengan tangan, melainkan dalam peperangan je. Wala mara'atan wala khadiman. Nabi tak pukul perempuan. Perempuan ni lemah, Nabi tak pukul. Wala khadiman, khadam pembantu Nabi tak pukul. Illa an yujahida fi sabilillah, melainkan Nabi berjihad jalan Allah, baru Nabi pukul dengan tangan, Nabi menggunakan pedang dan sebagainya. Wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi illa an yantahika syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Nabi tak balas sesuatu yang diberikan kepada Nabi, yang Nabi disakiti, Nabi tak balas. Nabi dicerca, Nabi dipukul, Nabi dibaling batu, dibaling pasir, Nabi tak balas. Melainkan sesuatu yang mereka buat mencabul kehormatan Allah, iaitu maksudnya mereka melanggar hukum hakam Allah, maka pada ketika itu baru Nabi akan serang, Nabi akan balas terhadap perbuatan mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi ini akan membalas sesuatu disebabkan bukan apa yang dibuat kepada diri Nabi, tapi apa yang manusia langgar perintah Allah, itu yang Nabi akan balas. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, annahu ghaza. Jabir bin Abdullah dia pergi berperang bersama Nabi, qibala Najd, ke arah Najd. Najd ni sekarang di Riyadh lah. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi pulang, maka Jabir bin Abdullah kata dia juga pulang bersama dengan Nabi. Dia pulang daripada peperangan tersebut bersama dengan Nabi. Fa adrakathum alqailah. Jadi mereka pun berehat, transit sekejap. Qailulah. Qailah ni qailulah, makna nap sekejap. Di mana? Di satu lembah yang banyak pokok. Pokok yang rendang, yang mana mereka boleh berehat di bawah ni, tak terkena panas matahari. Maka Nabi berehat seketika, qailulah sekejap. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi turun ke bawah sedikit, ke lembah. Nabi berehat di situ. Wa tafarraqan nas yastadhilluna bisyajar, dan manusia lain berpecah-pecah. Ada yang duduk di pokok sana, di pokok sana, di pokok sana, masing-masing sedang mencari teduhan untuk transit sekejap. Kemudian pada ketika itu, fanazala Rasulullah tahta syajaratin, Nabi singgah di satu pokok. Wa 'allaqa biha sayfah wa nimna naumatan, Nabi gantung pedang dia di pokok tersebut. Kemudian Nabi pun naiklah sekejap. Tiba-tiba Nabi SAW yad'una, memanggil kami. Wa idza 'indahu a'rabi, rupanya di sisi Nabi ada seorang A'rabi.
A'rabi ni orang Arab Badui yang duduk kawasan pedalaman negara Arab. Dia keras sikit. Orang A'rabi ni, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Nabi kata sesungguhnya pedang aku yang telah terhunus. Mana ada orang hunus pedang kepada aku. Orang A'rabi ni menghunus pedang kepada aku sedangkan aku tengah tidur, tengah berehat. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi siltan. Aku sedar bangun tidur, rupa dia dah buka dah hunuskan pedang ke kepala aku. Maka pada ketika itu A'rabi tadi kata, man yamna'uka minni, siapa yang boleh menolong kamu dalam situasi ini? Maka apa jawapan Nabi? Nabi kata, Allah yang dapat tolong aku. Allah 3 kali Nabi ulang. Walam yu'aqibuhu wa jalasa. Nabi tak balas sikit pun kepada A'rabi tadi, walaupun dia cuba untuk menggertak Nabi, untuk bunuh Nabi. Nabi tak balas, tak beri apa-apa hukuman kepada dia, dan Nabi duduk seolah-olah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Ini sifat pemaafnya Nabi SAW. Dan sifat-sifat ini kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita dalam kejiranan, dalam rakan sekerja kita, kemudian dalam jemaah surau kita, masjid kita, pelbagai fi'il ataupun perangai yang kita akan jumpa, dan kita memerlukan kesabaran yang tinggi, terutama ketika bawa kenderaan bawa kenderaan kereta ke motor ke, lagi memerlukan kesabaran tinggi. Inilah sifat-sifat pemaaf Nabi yang kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita. Perkara yang kedua yang kita nak bincangkan pada malam ini, bukan sekadar pemaafnya Nabi, tetapi Nabi SAW adalah seorang yang pemurah. Iyad rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, wa ammal jud wal karam was sakha was samahah wa ma'aniha mutaqaribah. Dalam bahasa Arab, pemurah ni banyak term dia, banyak istilah dia. Jud, al-karam, as-sakha, as-samahah, semua makna sama. Dan dia menyatakan, Nabi SAW tidak ada akhlak yang mulia seperti Nabi, dan tidak ada perbuatan, tak ada tandingan seperti akhlak Nabi. Dan dia mensifatkan setiap orang yang mengenali Nabi, dia tahu sifat Nabi seperti ini, tidak ada tandingan yang setaraf dengan Nabi. Seorang orientalis telah mengatakan, ulama-ulama sejarah, pengkaji sejarah, mereka sepakat menyatakan Muhammad ini adalah orang yang mumtaz, yang tertinggi dengan akhlak yang cantik di kalangan kaumnya. Bercakap benar, tawaduk, seperti yang kita bagi tahu tadi. Okey. Sesungguhnya sifat mulia Nabi ini antara tabiat orang laki-laki, sifat karam, sifat pemurah. Ini di antara tabiat lelaki. Dan juga sifat orang yang cerdik, orang yang pandai. Nabi SAW bersifat dengan sifat ini, dan Nabi melazimi sifat pemurah, memuliakan orang lain. Sifat ini Nabi melaziminya sebelum Nabi menjadi Nabi, dan juga selepas Nabi menjadi Nabi. Sebelum bi'asah, zaman bi'asah kebangkitan Nabi, sebelum umur Nabi 40 tahun, Nabi dah sifat dengan sifat ini. Sabit daripada Nabi SAW daripada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai hadis bad'il wahyi, permulaan wahyu turun. Maka yang bertemu dengan Nabi pada ketika itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril peluk Nabi, bagi tahu iqra. Nabi kata ma ana biqari. 3 kali Jibril suruh baca, Nabi kata aku tak tahu baca. Last kali Nabi pulang ke rumah, berjumpa dengan Khadijah, menggigil kena peluk dengan Jibril, kuat sangat. Laqad khashitu ala nafsi. Nabi kata sesungguhnya aku takut apa-apa terjadi, kemudaratan menimpa diri aku. Maka kata-kata motivasi Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang isteri yang solehah, yang banyak membantu spiritual Nabi. Yang membantu spiritual Nabi ni yang banyaknya Khadijah. Yang bantu luaran Nabi adalah Abu Talib. Sebab tu dua-dua ni wafat. Abu Talib wafat
Khadijah wafat pada tahun yang sama, ketika umur Nabi 50 tahun, selepas 10 tahun kebangkitan Nabi. Pada ketika itu Nabi cukup sedih, sebab seorang pembantu dari segi spiritual dalaman, seorang dari segi luaran, dua-dua mati. Bila dua-dua mati, hilang pergantungan yang Nabi bergantung selama ini. Apa jawapan Khadijah? Khadijah menyatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, sekali-kali tidak, Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu selama-lamanya. Sebab apa? Innaka latasilur rahim. Kerana sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, sifat kamu ni sifat menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla, menanggung kesusahan orang lain. Wa taksibul ma'dum, kamu mengadakan, usahakan benda yang tak ada, kamu jadikan ada, beri kepada orang lain. Wa taqri ad-dhaif, kemudian kamu layan tetamu, sempurnakan hak tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan kamu juga membantu orang yang ditimpa musibah. Atas sifat-sifat ini aku yakin, Khadijah kata, demi Allah, la yukhzikallahu abadan, Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu. Mulia Nabi SAW, bazza fihi ghairuhu minan nas, sangat pemurah Nabi berbanding dengan manusia yang lain. Sebab itu dipanggil Nabi ajwadun nas aktsaruhum ata'an, orang yang banyak memberi, banyak menderma. Yuqsim ma yajiduhu, Nabi akan beri apa yang dia ada. Dia ada, Nabi apa yang dia ada dia akan berikan, sehingga tidak kekal satu pun kepada Nabi. Kita bagi juga, tapi ada stok untuk kita. Nabi bagi sampai tak ada apa, walau kana aqallal qalil, walaupun sikit untuk stok Nabi tak ada, Nabi bagi terus semua. La yaruddu sa'ilan fi ayyi syai', Nabi tidak akan menolak orang yang minta kepada Nabi sesuatu. Mana orang minta kepada Nabi, Nabi tak herdik dia, Nabi bagi. Nabi tak tolak permintaan tersebut. Kita orang minta benda yang kita sayang, kalau ada dua mungkin kita bagi satu, kalau ada satu kita tak akan bagi. Tapi Nabi tak. Bila mana orang minta, Nabi tak akan hampakan permintaan orang yang minta kepada Nabi, Nabi akan bagi. Wa yunfiq alaih, Nabi akan beri kepadanya hatta akhir dirhamin min amwalih, Nabi akan beri infak, beri sedekah sampailah di akhir dirham Nabi. Mana sampai tak ada apa dah di sisi Nabi. Itu nak bagi tahu level seperti ini yang hanya ada pada Nabi, dan tak ada yang setaraf dengan Nabi. Kalau yang paling tinggilah sifat pemurah pun adalah Abu Bakar lah. Abu Bakar, dia derma semua harta sampai dia tak ada apa. Wa qad wajadnahu, kita mendapati Nabi ini berulang-ulang beri kepada orang yang minta dalam satu majlis. Dalam satu majlis, seseorang minta kepada Nabi, Nabi bagi. Kemudian dia minta lagi, Nabi bagi. Kemudian dia minta lagi, Nabi bagi. Kalau kita minta sekali cukup lah, takkan sampai 2-3 kali nak minta. Tapi Nabi tak. Itu kita panggil akhlak Nabi lah. Wa balagha bihil jud ahyanan, kadang-kadang sampai tahap pemurah Nabi ini, Nabi memberi kepada orang yang minta, Nabi beri kepada dia hadiah yang Nabi terima hadiah daripada orang lain. Orang bagi Nabi hadiah sebab orang tadi minta. Ada orang minta kepada Nabi, Nabi bagi. Walaupun itu hadiah, mungkin itulah baru pertama kali Nabi nak pakai, Nabi nak gunakan. Orang beri kepada Nabi, bila ada orang minta, Nabi bagi. Kalau kita kata ini benda baru, nanti dulu. Ada yang lama, ada kalau orang bagi jubah, ada jubah baru, ada jubah lama sekejap saya bagi. Nabi akan mengutamakan orang lain berbanding diri Nabi sendiri. Kalau tuan-tuan biasa dengar ada satu kisah daripada Safwan bin Umayyah, menutup tirai majlis pengajian kita pada malam ni. Safwan bin Umayyah kata, aku tak pernah jumpa seorang manusia yang paling aku benci di dunia ini, di permukaan bumi ini, melainkan Muhammad. Melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad antara insan yang paling aku benci di permukaan bumi ini. Nabi beri satu pemberian kepada dia, Nabi beri. Dia kata, wallahi, demi Allah, tak ada manusia yang paling aku cintai dan paling aku kasihi di dunia ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia di atas sebab pemberian ini, maka berubah hati dia. Safwan bin Umayyah, dia bagi tahu perkara ini. Sama juga kita manusia ni, bila orang mungkin tergores hati,
mungkin jemaah surau, jemaah masjid Teguh Hati, mungkin kita buat baik dengan dia, kita belanja dia, kita ajak dia keluar. Jadi bila selalu buat perkara ni, mungkin satu kali dua kali mungkin dia tak ada rasa apa-apa, tapi bila kerap kali mungkin dia akan tertarik hati. Walaupun dahulunya dia orang surau, orang masjid, tapi disebabkan adalah beberapa orang di kalangan jemaah kita mungkin ada menggoreskan hati dia sampai tak nak datang surau dah. Tak datang surau, pergi masjid tak apa, masjid pun tak nak pergi, surau pun tak nak pergi. Jadi kita pujuk-pujuk dia, kita ajak dia, kita belanja dia, kita bagi hadiah selalu kepada dia, maka dia akan terubat. Manusia sifat dia begitulah, hati dia akan terubat dengan sesuatu pemberian yang diberikan. InsyaAllah kita sambung lagi mengenai dengan sifat pemurah Nabi ini. Ada beberapa kisah yang menarik. Kemudian kita akan masuk bagaimana sifat tawaduk Nabi SAW, rendah diri Nabi bersama dengan kanak-kanak, bersama dengan manusia yang lain. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, cukup kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.